Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim menang di Dewan Rakyat. Disangkakan Anwar Ibrahim akan jatuh dan tumbang di Dewan Rakyat melalui Belanjawan 2025. Ialah baru-baru ini, sewaktu sebelum pembentangan Belanjawan, ada ura-ura mengatakan bahawa Anwar Ibrahim sudah kehilangan sokongan, sehingga timbul desas-desus munculnya undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim di Parlimen. Sehingga Anwar Ibrahim pula pernah sekali lagi mencabar, kalau betul berani dan kalau betul mempunyai kuasa, pembangkang bawa usul undi tidak percaya di Parlimen dan Anwar sendiri akan menyokongnya. Tetapi nampaknya pembangkang terus bermain, hanya bermain dengan kata-kata dan tidak pernah sebenar-benarnya mempunyai keberanian. Mahupun mereka tahu, kalau bawa usul undi tidak percaya di Parlimen sekarang, mereka confirm akan kalah dan hanya memalukan diri sendiri. Hal ini terbukti apabila hari ini disahkan Belanjawan 2025 yang bernilai 421 bilion telah diluluskan. Kalau benar pembangkang nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, sepatutnya mereka boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim melalui undian Belanjawan 2025 ini. Mereka boleh mempengaruhi ataupun mengajak sesiapa saja ahli Parlimen untuk tidak menyokong usul Belanjawan 2025 ini yang bernilai 421 bilion ini. Kerana pembangkang sudah menyatakan pelbagai kelemahan dalam belanjawan tersebut. Ada banyak perkara yang telah dibahaskan, ada banyak perkara yang mereka tak suka, dan macam yang saya sebut awal-awal tadi, kalau betul mereka mempunyai kuasa dan kalau betul mereka sudah memiliki bilangan ahli Parlimen yang menyokong mereka, patutnya belanjawan ini ditolak. Mereka menggunakan cara ini untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tapi sudah terbukti bahawa pembangkang memang tidak mempunyai kuasa. Pembangkang tidak punya apa-apa cara untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim lagi. Di samping itu, kelemahan pembangkang juga sudah mula dapat dilihat dengan lebih jelas apabila pembangkang gagal menyediakan belanjawan alternatif. Kalau dilihat setiap tahun pembangkang sebelum ini berjaya menyediakan belanjawan alternatif yang disediakan oleh pihak pembangkang bagi menyaingi belanjawan yang disediakan oleh kerajaan. Sekiranya kerajaan berjaya ditumbangkan pada masa serta-merta, belanjawan alternatif itu boleh digunakan. Contohlah, kalau belanjawan dibentangkan oleh kerajaan itu ditolak oleh Parlimen, atau ahli Parlimen tidak mengundinya secara majoriti, maka secara serta-merta ada belanjawan alternatif yang boleh digunakan. Tetapi kepincangan dan kelemahan pembangkang, khususnya Perikatan Nasional dalam semak imbang, menyediakan belanjawan telah pun menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan itu. Dan kalau tiba-tibalah Anwar Ibrahim tidak diundi menang dalam belanjawan itu, apakah belanjawan yang mahu disorong oleh Perikatan Nasional? Tiadalah, tinggal saja semuanya air liur semata-mata. Hari ini, Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2025, Belanjawan 2025, diluluskan di peringkat dasar selepas selesai dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini. RUU Perbekalan 2025 yang dibahaskan sejak 21 Oktober lalu diluluskan dengan lebih suara bersetuju.
Berdasarkan takwim parlimen, perbahasan RUU itu bagi peringkat jawatan kuasa akan berlangsung mulai esok sehingga 3 Disember ini. Belanjawan 2025 memperuntukkan sebanyak 421 bilion ringgit, terbesar dalam sejarah, dan diselaraskan secara strategik dengan kerangka ekonomi madani. Ia memberikan tumpuan kepada menarik pelaburan berkualiti tinggi, memacu peluang perniagaan, melaksanakan projek untuk kesejahteraan rakyat, dan tidak menjejaskan kemampuan mereka dalam membeli barangan keperluan dan perkhidmatan. Persidangan Dewan Rakyat bersambung lagi esok. Dalam pada itu, satu lagi laporan apabila Sultan Pahang telah pun memberikan peringatan sekali lagi supaya jangan menjadikan masjid sebagai pentas politik. Sultan Pahang tegur siapa? Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah supaya semua penceramah agama dan pemegang tauliah negeri itu tidak menjadikan masjid sebagai pentas menyebarkan dakwah politik. Baginda mahu masjid kekal sebagai tempat yang aman dan selamat bagi semua tanpa mengira latar belakang atau fahaman politik. Baginda Al-Sultan memberi peringatan tegas itu pada mesyuarat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP hari ini. Hari ini juga saya ingin memberikan peringatan tegas kepada semua pemegang tauliah mengajar di Pahang agar tidak menjadikan masjid sebagai pentas politik titah baginda. Masjid seharusnya menjadi tempat penyatuan dan perpaduan umat Islam, bukan ruang untuk menyebarkan kebencian atau fitnah titah baginda lagi. Dalam hal ini, alim ulama, asatizah dan penceramah harus menjadikan contoh yang baik, menunjukkan teladan dalam memelihara keharmonian dan ketentraman masyarakat. Titah baginda memetik kosmo. Al-Sultan Abdullah turut menyinggung perihal ajaran sesat yang boleh mencemari kesucian agama Islam selain berpotensi memecah belahkan perpaduan umat. Baginda bertitah penyimpangan akidah adalah ancaman serius yang tidak boleh dipandang remeh kerana ia ibarat api dalam sekam dan boleh marak tanpa disedari. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah pun diutuskan bagi membawa ajaran Islam yang sebenar. Namun dalam dunia akhirat, akhir zaman ini, fitnah dan kekeliruan bermaharajalela menyebabkan umat mudah terjerumus dalam ajaran-ajaran yang menyeleweng titahnya. Menurut satu laporan, dalam pada itu baginda bertitah, dalam isu ajaran agama sesat di negeri ini, Jabatan Agama Islam Pahang Jaib, Jabatan Mufti serta pihak berkuasa terbabit perlu mengambil langkah proaktif yang mana pencegahan dan penguatkuasaan perlu diperkasakan untuk melindungi masyarakat daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.